Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Segera laksanakan kadar gaji minimum yang lebih baik kepada penjawat awam. Presiden QPEX berkata langkah itu bagi memastikan penjawat awam lantikan akan datang mampu bertahan selepas keputusan pemansahan pencen diluluskan kelak. Tegasnya, tidak adil kakitangan awam dianggap sebagai beban negara memandangkan isu kos sara hidup lebih membebankan. Dalam hari itu, Perdana Menteri menjelaskan langkah hapuskan pencen bagi pengambilan baru penjawat awam telah lama dikaji. Beliau berkata rancangan baru untuk menggantikan skim itu adalah bagi mengelakkan negara daripada risiko muflis dan memberi masalah kepada generasi akan datang. Program jualan termurah Madani Khidmat Demi Rakyat yang menawarkan barangan keperluan asas pada harga rendah akan diperluas ke seluruh negara. Perdana Menteri berkata program tersebut akan diperbanyakkan bagi memenuhi permintaan sekaligus mengurangkan kos sara hidup rakyat. Jualan tersebut memberikan pengurangan harga barangan antara 30 hingga 50%. 150,000 hektar kawasan padi disasar laksana program Smart SBB Alas Kincan menjelang 2030. Menteri KPKM berkata ia meliputi 25% daripada keseluruhan 600,000 hektar keluasan kawasan padi di seluruh negara. Setakat ini, 11,000 hektar kawasan tanaman padi telah menggunakan kaedah tersebut membabitkan beberapa negeri termasuk Kelantan, Kedah dan Terengganu. Tunku Mahkota Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim sah dilantik sebagai pemangku Sultan Johor bermula hari ini. Ia berkuat kuasa sepanjang tempoh Sultan Ibrahim Sultan Iskandar menjalankan tugas yang di-Pertuan Agong ke-17. Sultan Ibrahim juga berkenan memberi gelaran kehormatan kepada Tunku Ismail iaitu Duli Yang Amat Mulia Tunku Mahkota Ismail pemangku Sultan Johor. 9 pusat hiburan dan KTV di sekitar Kelang diserbu menerusi Opnoda pada Jumaat. 43 individu termasuk 13 warga tempatan ditahan. Tangkapan terdiri daripada 4 pengurus, 8 penjaga kaunter, seorang ketua dan 8 pekerja serta 22 wanita disyaki gadis pelayan pelanggan. Pelbagai barang turut dirampas antaranya wang tunai bernilai RM3,625, peralatan audio, resit jualan dan minuman keras. Di Johor, 12 individu menjadi mangsa penipuan pelaburan mata wang kripto. Laman XRX mencatatkan kerugian berjumlah RM5.071 juta. Ketua Polis Johor berkata mangsa mendakwa menyertai pelaburan itu melalui iklan di laman sosial. Mangsa diminta membuat pembayaran bagi mengelak wang pelaburan mereka hangus. Kes siasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. 8 lelaki tempatan termasuk dalam sindiket pengedaran dadah diberkas di 5 lokasi berbeza pada 24 hingga 25 Januari lalu. Ketua Polis Johor berkata sindiket itu aktif sejak Jun tahun lalu. Dadah seberat 82.86 kg, 2.78 gram pil ekstasi dan 2.50 gram ketamin dirampas. Nilai rampasan keseluruhan termasuk sitaan berjumlah RM4.523 juta. Cubaan 6 warga Myanmar menyelundup masuk ke Malaysia melalui jalan laut gagal. Kesemua parti itu ditahan selepas mendarat di Kuala Dulang Kecil, Yan Kedah pagi tadi. Mereka terdiri 2 lelaki dan 4 wanita berusia 15 hingga 33 tahun. Ketua Polis Daerah Yan berkata siasatan lanjut akan dilakukan bagi mencegah dan menghalang kemasukan parti ke negara ini. Jumlah kerugian kes penipuan dalam talian meningkat kepada RM1.34 bilion berbanding RM840 juta pada tempoh sama tahun 2022. Timbalan Menteri Komunikasi berkata kes pelaburan tidak wujud mencatatkan kerugian tertinggi iaitu RM437 juta. Justru orang ramai dinasihat untuk menyewa pendaftaran pelaburan dengan Securities Commission Malaysia. 4 warga emas ditemui dalam keadaan melecur selepas rumah didiami terbakar di Bukit Mertajam awal pagi tadi. Kesemua mangsa yang cedera dianggarkan berusia lingkungan 70-an dengan salah seorang daripadanya adalah wanita. Jurucakap JBPM Negeri berkata, rumah berkenaan 80% terbakar. Kesemua mangsa dihantar ke hospital untuk rawatan lanjut.
Dua pendaki yang tersesat di Bukit Janda Mandi di Kemaman pagi semalam berjaya diselamatkan. Panggilan kecemasan mengenai kejadian diterima kira-kira pukul 12.20 tengah hari. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Cukai berkata 10 anggota bomba dan polis terlibat melakukan operasi pencarian. Kedua-dua pendaki berjaya dibawa keluar kira-kira pukul 3 petang. Bagi perkembangan banjir di Terengganu, setakat pukul 6 petang tadi, hanya 8 PPS yang masih dibuka di daerah Dungun. Kesemua PPS berkenaan menempatkan 955 penduduk daripada 281 keluarga. Hujan tidak lagi turun di kawasan terjejas banjir dan dijangka lebih ramai penduduk akan dibenarkan pulang. Tiada sebarang kegiatan pembalakan atau penyerokaan haram di kawasan hutan simpan Ulu Muda di SIK. Perkara itu disahkan Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia. Namun, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam berkata pemantauan berterusan akan terus dilakukan bagi memastikan perkara terbabit benar-benar tidak berlaku. Betulkan niat dan fokus ketika beribadah. Menteri Agama berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai tindakan rakyat Malaysia yang bersilat di Masjid Nabawi sehingga tular di media sosial baru-baru ini. Beliau menasihatkan agar umat Islam mengelakkan perbuatan dan tindakan yang dibimbangi menjejaskan nama baik agama dan negara. Menjelang tempoh akhir RMK12, daerah Bagan Datuk bakal dijadikan pusat tumpuan pendidikan. Menurut Timbalan Perdana Menteri, dalam tempoh itu, sebanyak 2 lagi institusi pendidikan akan dibina menjadikan keseluruhan 6 institusi pendidikan di daerah berkenaan. Pusat tumpuan pendidikan itu bakal melibatkan pelbagai bidang ilmu. Golongan asnaf yang dahulunya penerima bantuan zakat perlu memaklumkan status terkini jika mereka tidak lagi layak menerima bantuan. Menteri Agama berkata zakat adalah hak golongan tertentu dan tidak boleh diambil oleh orang lain dengan cara yang salah. Proses pemutihan sedang giat dijalankan dan data-data yang ada pada mawib akan diselaraskan dengan sistem padu. Akademi Transformasi Asnaf MIPS sedia berhad menaja seramai 1,030 anak asnaf sejak tahun 2019 sehingga kini. Ia bagi mengikuti latihan kemahiran dan kerjaya di 24 pusat latihan kemahiran seluruh negara, khususnya dalam bidang TVET. Sebanyak RM5 juta diperuntukkan MIPS setahun bagi menaja setiap pelajar. Kuskop menerusi kumpulan wang Amanah Koperasi Pendidikan menyalurkan RM500,000 kepada angkasa. Ia sebagai komitmen kerajaan bagi membantu pelajar terutamanya dalam kalangan B40 untuk melanjutkan pengajian. Kementerian juga mencadangkan agar Universiti Keusahawanan Koperasi Malaysia menjadi pilihan bagi bantuan melalui dana itu. Seramai 114 pelajar cemerlang IPT menerima beasiswa angkasa berjumlah lebih RM795,000. Beasiswa peringkat ijazah sarjana muda itu melibatkan 30 pelajar kelas pertama dan 84 pelajar kelas kedua. Sejak tahun 2000 hingga 2023, seramai 1,699 pelajar menerima tajaan, pembiayaan dan beasiswa angkasa bernilai lebih RM32 juta. 60 sukarelawan Kementerian Pendidikan akan turun padang membersihkan kawasan sekolah terjejas banjir di Dungun, Terengganu bermula esok. 7 buah sekolah terjejas akibat banjir kali ini. Peruntukan segera RM18,000 disalur kepada semua sekolah terlibat termasuk 2 buah sekolah yang dijadikan PPS. 900 ekor ayam segar terjual dalam tempoh 3 hari pelaksanaan program jualan murah ayam segar bermula Jumaat sehingga hari ini di Feltra Lubuk Sireh. Menurut pengurus Agrobazar Rakyat Borong Wan, setiap ekor ayam segar dijual pada harga RM10 berbanding harga asal RM13. Jualan agro madani turut diadakan dan akan diteruskan mengikut ketetapan Fama Perlis. 30,000 rakyat Johor dijangka memenuhi laluan di Istana Bukit Surin Johor Bahru ke lapangan terbang antarabangsa Senai pada Rabu ini. Ia bersempena sambutan keberangkatan Sultan Johor ke Istana Negara. Ketua Polis Johor berkata 1,200 pegawai dan anggota akan membantu penugasan bagi memastikan aliran trafik lancar. Inisiatif Usahawan Tani Intan di bawah Program Inisiatif Pendapatan Rakyat IPR akan diperluas. Menurut Menteri Ekonomi, 20,000 peserta disasar terlibat menjelang akhir tahun 2025. Formula pertanian moden untuk membasmi kemiskinan telah berjaya dibuktikan. 7 peserta IPR Intan di Putrajaya misalnya berjaya meraih pendapatan antara RM11,000 hingga RM23,000 selepas tuaian pusingan pertama.
Permintaan terhadap hartanah kediaman dan komersial dijangka meningkat berdasarkan unjuran ekonomi lebih baik tahun ini. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengasas Irhami Valuers International, perkara tersebut didorong oleh pengukuhan dalam sektor pelancongan. Situasi itu memberi kesan kepada permintaan tinggi bagi hartanah sewa, jangka pendek dan rumah percutian yang merangsang pelaburan baru dalam sektor hospitality. Syarikat tempatan yang terlibat dalam pembinaan, kejuruteraan dan pengurusan projek perlu meneroka peluang baru di Laos. Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia berkata, ini selaras kerancakan pembangunan semasa di Laos terutama sektor infrastruktur, pengangkutan dan tenaga. Kerajaan Laos menekankan usaha untuk memanfaatkan sepadan darat dengan Myanmar, Kemboja, China, Thailand dan Vietnam. Gencatan senjata segera merupakan syarat perlu dan praktikal untuk memaksa Israel melaksanakan perintah Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ terhadap orang awam. Itu tegas Kementerian Luar dan Ekspatriat Palestin dalam satu kenyataan pada Sabtu. Menurut kementerian itu, pembunuhan beramai-ramai secara berterusan oleh Israel terhadap rakyat Palestin di semenanjung Gaza dilihat menjadi cabaran kepada Mahkamah Dunia dalam membuat keputusannya. Dalam hari itu, negara-negara yang menangguhkan pembiayaan kepada Agensi Bantuan dan Kerja Pertubuhan Bangsa Bersatu untuk Pelarian Palestin UNRWA dikecam oleh pelapor khas PBB mengenai Palestin. Menurut pertubuhan tersebut, beberapa negara memutuskan untuk menangguhkan pembiayaan kepada UNRWA yang secara kolektif menghukum berjuta-juta rakyat Palestin. Negara yang terlibat dalam penangguhan itu ialah Amerika Syarikat, Britain, Itali, Australia, Kanada, Finland dan Belanda. Ketika ini, penduduk Gaza terus berdepan dengan kekurangan bekalan makanan. Penjelas Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO di Gaza mendedahkan penghantaran bantuan ke utara dan tengah Gaza sangat kurang berbanding kawasan berhampiran dengan sepadan Mesir. Lebih memilukan hampir tiada makanan tersedia dan semua orang yang ditemukan meminta makanan. Di Iran, 9 warga Pakistan terbunuh dalam kejadian serangan sekumpulan lelaki bersenjata di Shahravan. Perkara tersebut disahkan Duta Pakistan ke Tehran selain telah meminta kerjasama pihak berkuasa Iran menjejaki penjenayah. Ketika ini, tiada pihak mengaku bertanggungjawab terhadap insiden tersebut. Tentera Laut India memaklumkan pasukannya membantu kapal dagang terbakar selepas serangan peluru berpandu oleh Angkatan Bersenjata Houthi Yaman. Peluru berpandu balistik anti kapal itu mengenai kapal tangki produk petroleum Marlin Luanda di Teluk Aden pada Jumaat. Kapal yang dikendalikan oleh Oceanic Service Limited itu membawa 22 anak kapal warga India dan seorang warga Bangladesh. Beberapa peluru berpandu jelajah dari pantai timur Korea Utara telah dilancarkan oleh negara itu pada Ahad. Menurut pihak tentera Korea Selatan, lokasi pelancaran peluru berpandu Korea Utara itu dibuat di perairan pelabuhan Shinpo tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut dengan merujuk kepada analisis yang sedang dijalankan. Tindakan Korea Utara itu berlaku beberapa hari selepas Pyongyang menguji peluru berpandu jelajah strategik baru dari pantai barat negara itu. Presiden Rusia mengkritik negara Eropah yang mempromosikan Rusofobia dengan menyamakan Rusia sebagai rejim Nazi dan anti-Soviet pada Perang Dunia Kedua. Jelas beliau, negara seperti Estonia, Latvia, Lithuania dan banyak negara Eropah yang lain kini lupa fungsi kesatuan Soviet yang telah membebaskan mereka daripada rejim Nazi. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan.